Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. InsyaAllah pada kali ini kita bersama dengan satu tajuk fitnah yang paling dahsyat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan yang Nabi dan Rasul lain tak dapat, umat biasa Nabi Muhammad dapat. Antara kelebihan yang umat Nabi Muhammad dapat, yang Rasul lain tak dapat, ialah masuk syurga tanpa hisab dan azab. Di samping kelebihan yang banyak, ada dua berita terburuk yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad juga. Yang ni yang terburuk. Yang umat lain tidak diuji seburuk dan sebesar itu ujian. Ada dua. Yang pertama ialah sebahagian daripada umat Nabi Muhammad akan menyaksikan kiamat. Dan yang kedua, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad akan hidup pada zaman hidupnya Dajjal. Yang kita nak sebut berkaitan dengan tajuk pada kali ini, fitnah yang paling dahsyat, iaitulah sebahagian umat Nabi Muhammad akan hidup pada zaman Dajjal. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, semenjak diciptakan Adam sampai kiamat, tidak akan ada fitnah akbaru min fitnatid Dajjal, yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Takkan ada. Dengan sebab itu, ma min nabiyyin, hadis lain, illa wa hadzara ummatahu 'anid Dajjal. Tidak ada seorang rasul pun kecuali mereka akan memberikan peringatan dan amaran keras kepada umat mereka berkaitan tentang Dajjal. Nabi Muhammad lebih-lebih lagi lah, Nabi dan Rasul yang terakhir. Antara yang awal, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, awal dulu. Mereka walaupun hidup di zaman yang awal, yang confirm Dajjal takkan keluar pada zaman mereka. Dajjal dia takkan keluar, zaman tu memang tak ada. Zaman Nabi Adam takkan keluar, zaman Nabi Nuh takkan keluar, zaman Nabi Saleh zaman Nabi Sulaiman. Dajjal tidak akan muncul pada zaman itu. Sebab apa? Sebab Dajjal akan keluar sebagai tanda besar kiamat. Bila Dajjal sebagai salah satu tanda besar kiamat, maka dia takkan ada pada zaman Nabi lain pun begitu. Semua Rasul lain beritahu kepada umat masing-masing tentang besarnya fitnah Dajjal yang akan dihadapi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat menyayangi Rasulullah, maka kita dapat kelebihan tersebut. Banyak maklumat yang Nabi sebut tentang Dajjal yang tidak diperolehi oleh Rasul-Rasul yang lain. Bahkan ada umat Nabi Muhammad yang melihat Dajjal ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dajjal ni orang, nombor satu. Bukan binatang, bukan jin, bukan syaitan, jauh lagilah malaikat. Dia manusia yang bercakap, yang makan, yang melihat, yang bernafas, yang kalau dibunuh, mati dia. Manusia. Diberikan oleh Allah Dajjal ini kekuasaan dan sihir yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Paling besar sekali di atas muka bumi. Nak sebut kata besarnya sihir Dajjal, tuan-tuan jumpa
duk tengok cerita apa semua, bukan tengok cerita, kadang yang real ni bomo siam, boleh bomo orang, masuk kaca dalam badan orang semua tu. Dia guna apa? Dia guna jin. Tu dia guna seekor dua ekor sahaja. Dajjal ketika beliau keluar, keseluruhan syaitan di atas muka bumi Allah adalah tentera beliau. Satu benda yang membuatkan kita lega apabila Nabi sebut Dajjal ini dia keluar. Kemuncak ketika iman umat ini dalam keadaan yang sangat lemah dan ilmu agama umat ini sangatlah sedikit. Waktu tu dia keluar. Sebab itu dengan mudahnya dia mendapat pengikut. Dengan mudahnya dia membohongi manusia-manusia yang lain untuk mengaku dia Tuhan. Dengan mudahnya mereka syirik dan keluar daripada Islam. Seandainya Dajjal keluar pada zaman kamu tu zaman sahabat, laramathu sibyanu bil hajar, nescaya kanak-kanak akan baling batu kepada dia. Jadi mainan macam tu je. Sebab iman sahabat. Dan iman sahabat. No? Kita nampak lintas, nampak kain je. Nampak kain ni 2-3 saat. Demam, sejuk. Rupanya daun pisang. Kain je 2-3 saat lalu. Oh, sejuk. Mana no? Lemah iman. Kita lah lemah iman. Maksudnya yang akan menyelamatkan semua umat Nabi Muhammad ialah iman yang kuat dan tinggi kepada Allah Taala. Dia manusia yang boleh mati. Dia ada mak ayah yang dilahirkan oleh ibu, kemudian umurnya panjang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kumpulan manusia yang pernah melihat Dajjal dengan mata kepala ni ialah kumpulan sahabat yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Waktu tu dia belum Islam. Dia naik kapal. Siapa yang pernah pergi Mekah, Mekah ni ada laut lah, Laut Merah tu. Laut, bukannya tasik, laut. Luas. Jadi Arab dahulu reti naik kapal. Jangan nanggap, duk ingat Arab maksudnya unta, keldai unta. Kapal mereka reti naik. Berdagang dan sebagainya. Saya pendekkan cerita. 30 orang pemuda, kesemuanya Kristian. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. 30 orang ni Kristian semua, pemuda, naik kapal sampai di tengah laut, sesat. Sesat selama 30 hari. Cerita ni saya rasa majoriti dalam masjid ni pernah dengar. Saya ringkaskan. Sesat selama 30 hari. Akhirnya sampai di sebuah pulau. Mereka pun turunkan perahu kecil, sampan. Turun, sebab nak pergi ke pulau tak boleh lah nak pergi dengan kapal tu. Sampai di pulau, duduk rehat, keluar seekor binatang. Pelik. Sangat lebat bulunya. Binatang tu menghampiri 30 orang pemuda Kristian tadi. Kemudian yang lebih pelik daripada itu, binatang itu bercakap, "Man antum?" Terjemah bahasa Kedah no. Hampa ni siapa? Kalian siapa? Tuan-tuan, kalau lembu kita bagi salam, kita nak buat apa? Lembu kita duk tarik tu, sehari tu kita main-main. Assalamualaikum, lambat hari ni Pak Long. Lambat hari ni Pak Long. Tak berderah dah motor tu. Pakai tinggal tu. Berani Arab ni, bila binatang tu pulau tak ada orang, dia keluar mai, dia kata, "Man antum?" Hadis sahih. Mereka ni pun sebut, kami pemuda Kristian dari semenanjung tanah Arab. Dia cerita sesat di tengah laut, akhirnya sampai di sini. Kamu ni binatang apa? Yang 30 tadi tanya, kamu ni binatang apa? Dia sebut jassasah. Jassasah itu apa? Hak 30 tadi tanya. Dia tak jawab, dia kata di tengah pulau sana ada satu tempat, seorang lelaki duk tunggu kamu semua. Maka kata Tamim, kami mula takut. No? Kita kalau dia cakap tak sah pun terjun laut dah. Hak ayat pertama tadi.
Kami mula takut tapi kami ikut. Jassasah tu kata ada seorang lelaki duk tunggu kamu. Seorang lelaki dalam pulau yang tak ada manusia, tak ada penduduk. Ada satu orang duk tengah-tengah tu, duk tunggu. Jom ikut aku. Berani Arab ni, lepas Arab, Kristian. Ikut 30 orang tadi ikut pi sampai ke dalam sebuah tempat ni. Nampak satu orang lelaki yang diikat. Seluruh tubuhnya dengan ikatan yang salasil min hadid. Dengan ikatan besi yang begitu kuat. Bergerak pun tak boleh. Kedua-dua tangannya diletakkan ke belakang macam ni. Bukan diikat diri dia. Seseorang mengikatnya sehingga dia tak boleh gerak. Kedua-dua kakinya dirapatkan ke dadanya. Macam tu. Kemudian ikat lagi. Tak boleh gerak dia. Bila 30 orang tadi masuk, dia pun tanya, kalian siapa? Laki yang kena ikat tadi. Kami pemuda kan sampai habis. Sesat di tengah laut semua. Dia cerita, lepas ceritalah 30 tadi. Kemudian yang 30 tadi tanya, kamu siapa? Dia pun jawab, disebabkan kalian telah tahu tempat aku disembunyikan dan diikat, maka aku sebutkan kepada kalian, akulah dia. Orang tahu bukan saya. Duk sebut sedap, akulah. Sekejap lagi tutup pintu semua, tangkap dia. Akulah tu dia lah. Akulah Dajjal. Sebabkan kalian satu-satunya manusia, 30 orang tu satu-satunya kelompok yang melihat Dajjal. Akulah Dajjal. Tidak ada bumi setelah aku dilepaskan kecuali aku akan jejak muka bumi tu. Tak usah sebutlah kampung nama apa, taman nama apa, mesti aku sampai. Kecuali 2 tempat. Illa Makkah wa Taibah. Dia sebut Makkah dan Taibah. Waktu Tamim cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah ini, Nabi pun panggil para sahabat, cerita kepada semua para sahabat. Bila Nabi sampaikan kepada sahabat bahawa Dajjal tak boleh masuk Makkah dan Taibah, Nabi pun ketuk dengan tongkat dia. Nabi kata, hazihi Taibah, hazihi Taibah, hazihi Taibah. Waktu tu Nabi duduk di Madinah. Waktu tu Nabi berada di Madinah. Taibah itu ialah Madinah. Kita bercakap bukan untuk menakutkan orang semua dekat duduk dalam masjid tak mau balik. Kita bercakap kerana ia disampaikan oleh Rasulullah. Itu nombor 1. Nabi cerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan nombor 2, ia sebahagian daripada i'tiqad kita bahawasanya Dajjal ni akan muncul, dia akan keluar, dia adalah ujian yang terbesar. Kena buat persiapan. Kena buat persiapan iman yang tinggi kerana dia meragut iman seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang paling besar. Fitnah yang paling besar sehingga Nabi sebut fitnah yang paling dahsyat kerana dia mengeluarkan iman daripada diri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling besar sekali. Tuan-tuan, tak mahal ke iman yang duduk dekat kita ni? Tak mahal ke? Kalaulah tahun depan dia keluar, contoh tahun depan dia keluar, kuatkah iman kita ni? Kuatkah iman kita hari ni? Kan? Yang kita tengok hari ni, berapa ramai yang tak tutup aurat, berapa ramai yang tak solat. Selamatkah iman sebegitu bila Dajjal keluar? Yang tak semayang, berapa banyak di Malaysia tak semayang? Itu belum yang ambil riba, yang zina, yang Allahu Akbar, yang arak, yang tuan-tuan campur kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kan? Kerana apakah dia fitnah yang paling dahsyat kepada umat Nabi Muhammad? Kerana bila dia keluar, slogan yang dia bawa adalah alastu bi rabbikum. Bila dihimpun orang, bukankah aku Tuhan kalian? Yang pertama dia akan berucap. Dan kenapa manusia banyak mengikuti dia?
kerana fitnah dan ujian yang dia bawa yang cukup besar. Dia telah pun lahir, telah pun dewasa, ada di pulau tersebut, wallahu alam. Tapi pulau tu bukan bawah tanah. Laut yang tuan-tuan tengok tu, di situlah pulau tu. Tapi di mana wallahu alam, tapi di laut itulah. Sampai masa dia akan keluar ketika diizinkan oleh Allah. Di mana ustaz? Nabi cerita terperinci. Nabi kata di Asfahan. Ataupun riwayat lain di Khurasan. Dua. Asfahan, Khurasan. Kedua-duanya di Iran. Ketika dia keluar, 70,000 yang akan mengikutinya di kalangan Yahudi kesemuanya. Dan kesemua mereka memakai at-tayalisah. Tayalisah ni yang kain macam letak di kepala tu. Yang ulama-ulama Saudi pakai tu. Tapi yang tu bukan tayalisah. Tayalisah ni seperti itu. Seakan-akan itu dia berbeza sikit saja. Tuan-tuan boleh Google untuk tengok. Boleh tulis at-tayalisah lil Yahud. Kan? Sekejap dia tunjuklah macam mana. Semua pakai yang tu. Tentera-tentera elit Dajjal 70,000 orang. Apabila hari pertama Dajjal itu muncul di atas muka bumi Allah. Ini antara ujian. Muqaddimah lah ni. Muqaddimah ujian dia ialah tidak ada di atas muka bumi Allah setitis pun air, sekeping pun roti, sebiji nasi. Tak ada. Sebab Nabi sebut 3 tahun sebelum Dajjal keluar, 3 tahun Allah sekat 1/3 air langit, hujan, 1/3 tumbuh-tumbuhan, 1/3 dulu. Kita resah dah. Tuan-tuan ni Kedah, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Yang ni ya kemarau ni. Berapa tahun dah kemarau? Tahun 4 baru 3 minggu. Ayak di empangan kurang tak? Kurang. Baru 3 minggu. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, Allah akan sekat 1/3. Hadis ni walaupun lemah tapi dia ada syawahid. Orang ngaji hadis dia faham. Ada yang menguatkan. 1/3 daripada air hujan, 1/3 daripada tumbuh-tumbuhan. 2 tahun sebelum Dajjal keluar, 2/3 Allah sekat. Air hujan. Kalau Malaysia ni hujan 12 bulan, kita kata 8 bulan. Dia tak hujan. 8 bulan. Dan pada tahun kemunculan Dajjal, langit tidak lagi menurunkan hujan setahun. Tanah ataupun bumi tidak lagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, makanan lah, gandum dan juga beras. Tak ada. Habis. Dajjal pun keluar di Iran. Bila dia keluar, dia akan mengaku, Ana Rabbul Alamin. Akulah Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, tersebar tak? Kalau dia keluar, dia sebut tu tersebar tak? Tersebar. Dengan ada, seandainya teknologi ketika itu masih berfungsi, saya tak sebut kata tak berfungsi, saya pun tak tahu, wallahu alam. Ni teknologi ni. Yang ni satu video boleh pi tak share sampai ke 1 bilion? Boleh. Satu video boleh tak 2 bilion tengok? Boleh. 4 bilion tengok pun boleh. Kalau teknologi masih wujud ketika itu, wallahu alam. Kan? Dia sebut dan keluarlah satu orang yang mempunyai sihir yang paling besar. Tuan-tuan, orang tengok tak bila sebut kata orang yang paling sihir yang paling besar keluar? Orang cari, tuan. Mana-mana tempat yang dia sampai, dia akan himpunkan orang dan dia akan perkenalkan bahawa dialah Tuhan. Siapa yang beriman, kawasan itu akan subur. Tumbuh-tumbuhan akan, maksudnya dia akan bawa kesuburan tu. Dan siap mana-mana kampung yang tidak beriman. Ada kampung yang tidak beriman. Subhanallah. Orang soleh kampung tu. Ada ilmu orang kampung tu. Ada iman orang kampung tu. Ada akidah yang kuat orang kampung tu. Mereka tidak beriman dengan Dajjal. Dan akhirnya kampung mereka kering kontang. Tidak ada setitis air pun. Besar ni hujan ni. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, lamakah Dajjal itu berada di atas muka bumi Allah? Dan ni tak ada makanan ni. Nabi pun sebut arba'una yaumah. 40 hari, lega.
Kita dengar 40 hari lega tak? Lega kan? 40 hari simpan 2 kampit beras tak habis. Kan? Tak di rumah siap-siap kan? Dengar dia keluar di mana, Dajjal muncul di mana, simpan beras. Di rumah selamat. Tuan-tuan, bukan 2 bulan tahu kata dia nak keluar. Berapa tahun sebelum tu bumi ni dah tak ada makanan. Allah Ta'ala sekat air hujan, Allah Ta'ala sekat tumbuh-tumbuhan. Nak simpan apa? Bila sahabat tanya, ya Rasulullah berapa lama? Nabi sebut 40 hari. Hari pertama panjangnya setahun, hari kedua panjangnya sebulan, hari ketiga panjangnya seminggu, hari keempat baru kembali kepada hari-hari biasa. Oi, jam ah? Kenapa jam? Nabi sebut bukan perumpamaan. Hari pertama Dajjal muncul, bila dia isytihar dia Tuhan, hari itu menjadi setahun. 1 hari nak habis tu setahun. Tuan-tuan, di akhirat 1 hari berapa lama? 1000 tahun dunia. Hari Dajjal keluar, hari pertama dia isytihar dia Tuhan, hari itu jadi panjang, jadi setahun. Jadi tempoh hari pertama tu jadi 365 hari panjang dia. Maksudnya 365 darab 24 jam. 365 darab 24. Jadi 8,000 jam lebih. Itu Nabi bukan sebut perumpamaan, kiasan. Sebab sahabat tanya, ya Rasulullah, yang panjang hari pertama tu kalau kami semayang 5 waktu saja. Dan dia sehari, 5 waktu lah sehari. Cuma dia 8,000 jam. Boleh tak kami semayang 5 waktu? Sahabat tanya. Maka Nabi pun sebut tak boleh. La yakfi, kata Nabi, tak cukup. Walakinnakum taqduruna lahu qadra. Kalian mesti buat anggaran. Yang ni semua kita dah tahu dah. Kalian kena buat anggaran. Subuh ke Zuhur berapa jam? Zuhur ke Asar berapa jam? Macam tu. Bila berlalu 6 jam, subuh ke Zuhur, semayang Zuhur. Bila berlalu 4 jam, Zuhur ke Asar, semayang Asar. No? Maksudnya dalam masa sehari itu kena tengok. Nabi suruh buat anggaran. Anggaran. Begitulah besarnya ujian ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang tak selamat, mereka yang tak ada iman, bila datang Dajjal, kurang iman mereka, kan, dah makanan pun tak ada, tengok anak isteri di rumah. Macam mana ni tak ada makanan? Dajjal bawa makanan. Kerana apabila dia mengarahkan langit untuk turunkan hujan di tempat yang dia sampai, maka langit akan menurunkan hujan. Fitnah dia. Dia arah aja langit, turun hujan. Hujan. Taman tu je hujan. Sebab apa? Sebab taman tu kesemuanya beriman dengan ketuhanan Dajjal. Kesemuanya keluar dan murtad. Keluar daripada agama Islam. Wal'iyadzubillah. Situ je turun hujan. Sebab apa? Sebab semua bakal mengaku ketuhanan dia. Wal'iyadzubillah. Ini yang paling kita risau. Tuan-tuan, jadi bila dia sampai satu tempat, itu fitnah yang berlaku. Kata Rasulullah, dia lelaki. Kalau tuan-tuan nampak Dajjal perempuan, kan? Perempuan mengaku Dajjal. Jenuh. Kan? Tak ada lagi ya. Yang mengaku Imam Mahdi ramai. Laki mengaku, perempuan pun mengaku. Kan? Kalaulah wanita itu mengaku Dajjal, bagi tahu dekat dia, mengaji bagi habis. Kalau nak mengaku, kena laki. Sebab Dajjal ni dia mesti laki-laki. Yang kedua, matanya cacat kedua-duanya. Yang kanannya buta, yang kirinya melihat. Yang buta ni pula seperti buah anggur yang terkeluar. Cacat lah. Yang boleh lihat tu pula ada daging lebih yang hampir menutup mata kirinya. Rambutnya sangat kerinting. Nabi sebut sangat kerinting sehingga mencecah di bahunya. Panjang, kerinting. Di antara betis kanan dan kirinya jarak yang jauh. Kaki dia bukan macam kita macam ni kan. Dia macam tu.
dan tubuhnya sangat besar. Tanda yang paling besar yang ada pada diri dia itu Dajjal ialah tulisan yang ada di dahinya yang terdiri daripada 3 huruf, iaitulah Nabi kata kaf, fa, ra, iaitulah kafir, yang dibaca dengan kafir. Tulisan ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang beriman sahaja, yang mempunyai cahaya daripada hatinya. Orang lain tak nampak. Subhanallah. Yang ni paling besar sekali, yang tu Dajjal. Kemudian dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia pun letak tentera dia di satu tempat. Al-Dharib al-Ahmar, Dharib Ahmar ataupun Juruf. Kan ada beberapa nama lah tempat-tempat dia tu. Kemudian dia nak masuk Madinah, tak boleh. Nak masuk Madinah tak boleh. Nak masuk dalam Madinah tak boleh. Dia keluar, kembali kepada camp tadi. Kemudian bumi Madinah bergegar sebanyak 3 rajafat. Ini hadis. Saya tak baca lagi panjang. 3 kali gegaran. Setiap kali bergegar, keluar segala fasik dan munafik yang berada dalam bumi Madinah. Laki-laki dan perempuan. Bergegar kali kedua keluar, bergegar kali ketiga. Seluruh fasik dan munafik tak berbaki walaupun seorang daripada bumi Madinah. Kesemuanya keluar dan kesemuanya bersama dengan Dajjal. Wal'iyadzubillah. Nabi sebut fasik dan munafik. Munafik kita tak tahu nak tuduh siapa munafik. Tapi fasik ialah orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat daripada dosa tersebut. Mereka tak selamat dengan fitnah Dajjal. Mereka akan ikut Dajjal. Kemudian satu orang pemuda yang beriman keluar daripada bumi Madinah. Dia nak pergi selamatkan umat Nabi Muhammad yang mengikut Dajjal. Sampai di kawasan camp tadi ni, Dajjal duduk di atas. Maka tentera-tentera tadi tanya, ke mana? Aku nak bertemu dengan penipu yang besar. Kenapa sebut Tuhan kami penipu yang besar? Nampak bahasa? Bahasa pengikut-pengikut Dajjal ketika itu, dari negara mana pun dia, mereka akan memanggil Tuhan kepada Dajjal. Dia adalah Tuhan. Kenapa panggil dia penipu besar? Dia adalah Dajjal penipu besar. Mereka pun tangkap dia, nak bunuh dia. Yang lain pesan kat dia, yang ada di situ, jangan bunuh dia. Sebab Tuhan kita dah pesan, dia saja yang boleh bunuh. Tuhan kita tu Dajjal tu lah. Nah, dia saja yang boleh bunuh. Mereka membawa dia dan kemudian menghampiri kepada Dajjal. Bawa pergi dekat dengan Dajjal. Bila sampai kepada Dajjal, ayat pertama macam biasa, Dajjal tanya, alastu bi rabbika? Bukankah aku Tuhan kamu? Kamulah penipu besar, kamulah Dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pemuda ini hidup pada zaman Nabi kah? Tidak. Pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi. Macam mana dia tahu kisah ni? Bahawasanya akan berlaku peristiwa ini, bahawasanya dia yang akan pergi. Jawab para ulama, pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi, dia hidup pada zaman ini. Pada zaman Dajjal keluar nanti ni, dia hidup pada zaman tu. Dia tahu kisah ini kerana dia baca hadis yang saya ceritakan kepada tuan-tuan pada malam ni. Dia orang yang ada ilmu agama. Sebab itulah kata para ulama, untuk selamat mestilah ada ilmu, mesti ada ilmu agama. Tuan-tuan sekalian. Kemudian dia pun pergi, dia kata kamu penipu. Maka Dajjal kata, kalau aku bunuh, dia tengok pengikut dia, dia kata kalau aku bunuh lelaki ni, bertambahkah keyakinan kamu semua bahawa aku Tuhan? Oh, ramai-ramai pun jawab, ya, ni tentera-tentera dia. Maka Dajjal pun keluarkan senjata dia, dia bunuh. Terbelah dua. Hadis sahih. Satu badan terlempar ke sebelah kanan, sebahagian badan lagi terlempar ke sebelah kiri, sejauh lebih kurang 20-30 meter. Nabi sebut ramyatul gharat, sejauh panah pergi ataupun lembing pergi. Lebih kurang itulah 20-30 meter. Jauh tuan. Dia belah. Kemudian Dajjal lalu di tengah. Dajjal tengok pengikut dia, dia kata, kalau aku hidupkan, adakah kalian akan bertambah iman dengan ketuhanan aku? Ya, ramai sebut.
Dia pun kata apa? Tuan-tuan, dia kata qum. Satu kataan dia. Qum. Maka bergabung badan tadi ni. Maka pemuda tadi beriman. Dia tanya pemuda tadi, sekarang kamu beriman tak dengan aku? Dia kata, lagi aku beriman bahawa kamu adalah Dajjal, penipu besar, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hebatlah. No? Jadi pemuda ni, Nabi kata seorang yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah di hari akhirat kelak. Siapa nanti di syurga, kita berkat jumpa lah. Tuan, insya-Allah. Tuan sekalian. No? Dan kemudian Nabi sebut tanda yang paling besar untuk mengetahui dekatnya kemunculan Dajjal ialah apabila Madinah senyap sunyi dan Palestin Baitul Muqaddis ketika itu dibangunkan, meriah, maju, dibangunkan. Kharabu Yathrib, Umranu Baitul Muqaddis. Satu hari tuan-tuan, Madinah yang tuan-tuan tengok penuh dengan orang tu akan sunyi. Ada orang semayang tapi sunyi sehingga anjing lalu di luar masjid. Kharabu Yathrib. Nabi sebut dalam hadis ni, hadis sahih. Dan ketika itu Baitul Muqaddis akan menjadi tempat tumpuan seluruh umat Islam. Kenapa tuan-tuan? Sebab cerita dia Imam Mahdi telah pun pergi ke sana. Duk kumpul tentera, bangunkan negara Baitul Muqaddis jadi pusat pemerintahan umat Islam. Itu Imam Mahdi, 2 jam punya cerita. Saya sebut terus kenapa Baitul Maqdis akan jadi makmur. Akan jadi makmur, maju dan sebagainya. Yang tu ialah apabila Imam Mahdi pergi ke situ. Ketika itulah Dajjal, selepas pada tu berlaku perang Al-Malhamatul Kubra. Habis perang, Dajjal akan muncul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kita perlu lakukan persiapan. Fitnah yang terakhir yang saya nak sebut pada ceramah kali ini, yang fitnah terakhir yang Dajjal bawa pada ceramah nanti bila dia keluar nanti ni ialah dia menghidupkan orang yang seolah-olah dia menghidupkan orang yang mati. Nabi sebut dia pergi kepada satu orang, dia menyebarkan kesesatan dia pergi kat satu orang. Dia tak bunuh tuan. Dia kata, di mana kubur ibu dan ayah kamu? Orang tu tunjuk, ada sana. Kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu, atashhadu anni rabbuk, kamu mau mengaku aku Tuhan? Dia kata ya. Maka Dajjal pun pergi ke kubur tu, dihidupkan. Yang dihidupkan tu adalah 2 syaitan yang menjadi tentera dia. Maka bangun, rupa 100% seperti ayah dan ibu orang tadi. Dan kedua-dua syaitan tadi bercakap. Rupa paras dan suara ibu ayah laki tadi. Dia kata, ya bunai, wahai anak, alung, itba'hu, ikut dan percaya laki ni. Fa innahu rabbuk, dia Tuhan kamu. Dia Tuhan Alung ni. Alung nak percaya kat dia. Tuan-tuan, besar fitnah tersebut, maka perlulah kita melakukan persiapan untuk menghadapi fitnah yang paling dahsyat di atas muka bumi Allah. Antara persiapan yang Nabi ajarkan ialah, yang ni ramai orang tak buat, iaitulah doa yang Nabi baca dalam tahiyat akhir. Selepas fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Habis? Sebelum bagi salam, di tempat itu adalah tempat yang mustajab doa. Doa dengan bahasa Arab diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 doa ni. Hadis tu hadis sahih. Itulah 4 doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Nabi amalkan doa tu. Ramai kita tak lakukan. Nabi sebut, ya Allah, aku berlindung daripada azab neraka Jahannam, wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Aku berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, nombor 4, Nabi berdoa tu, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. 4 doa tu. Dan yang kemudian yang kedua, Nabi ajarkan
apabila kamu mendengar berita kedatangan Dajjal, janganlah kamu menghampirinya. Kerana ada satu orang, Nabi kata, ada satu orang, dia berasa cukup iman dia. Duk berulang-alik pergi masjid apa semua, dia berasa cukup iman dia. Kemudian bila Dajjal keluar, dia pergi untuk berlawan dengan Dajjal. Pi, dia pula ikut Dajjal. Nabi sebut hadis ni hadis sahih. Bila dia pergi kepada Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal. Kerana antara fitnah Dajjal ni, bila dia tunjuk ke tanah, akhriji kunuzaki, dia sebut macam tu, maka tanah akan mengeluarkan emas dan perak. Orang ikut, tuan-tuan. Bila keluar emas dan perak, orang ikut lah. Jutaan satu tempat ikut beliau. Dan yang ketiga, Nabi ajar untuk mengamalkan surah Al-Kahfi kesemuanya pada hari Jumaat. Macam hari inilah. Ayat 1 sampai ayat 110. Seminggu sekali. Yang tu. Dan yang keempat, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan pada setiap hari bacaan ayat 1 sampai 10, ayat 101 hingga ayat 110 surah Al-Kahfi. 20 ayat lah tuan-tuan. 1 sampai 10, 101 sampai 110. No, yang tu surah Kahfi. Nabi sebut amal setiap hari, insya-Allah selamat daripada fitnah Dajjal. Yang paling kuat berlawan dengan Dajjal akhir nanti ialah daripada Bani Tamim, tuan-tuan sekalian. Nah, hum asyaddu ummati 'ala Dajjal, yang paling kuat berlawan. Sebab tu Nabi kata jangan sindir Bani Tamim. Jangan kutuk Bani Tamim, kerana mereka lah yang paling keras, yang paling tegas berlawan dengan Dajjal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita memperkuatkan akidah kita, memperkuatkan iman kita, menambahkan ilmu kita. Ilmu kena ada tentang bahaya Dajjal dan sebagainya. Dan yang keempat, menjaga ahli keluarga kita. Ini kesimpulan, habis dah lah. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Dajjal itu keluar, antara pengikutnya yang paling ramai adalah Yahudi, dan antara pengikutnya yang paling ramai adalah wanita. Sehingga seorang lelaki, dia balik ke rumahnya ketika Dajjal datang ke kampung itu. Dia ikat ibu dia ikat kakak dia ikat mak saudara dia ikat anak perempuan dia. Kerana ramainya wanita yang menuruti Dajjal. La'natullahi alaih. Jadi, kena jaga ahli keluarga kita. Apa maknanya kalau iman kita selamat, tetapi iman ahli keluarga kita tak selamat? Tuan-tuan, tak seronok kita duduk dalam syurga, tak seronok kita dapat redha Allah, tapi ahli keluarga kita tak selamat dengan fitnah yang paling dahsyat tersebut. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk kali ini. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian dulu. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang sudi mendengar dan hadir di Masjid Al-Majidi, Sungai Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daripada kalangan kita yang tak kisah bila nak buat sesuatu tu, dia nak mulakan dengan tangan kanan dulu ke ataupun tangan kiri dulu ke. Dia mungkin pakai kasut pun start dengan kaki kiri dulu ke. Adakah ini semua menepati sunnah Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka melakukan sesuatu itu dengan bahagian kanannya, anggota kanannya, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli, iaitu masa nak sikat rambut pun, nak pakai kasut, dalam urusan penyucian diri semua, Nabi SAW suka mulakan dengan bahagian kanan dulu. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, dia punya panduan dia iaitu bila mana kita nak buat sesuatu yang mengandungi perkara-perkara yang baik,
yang diridai oleh Allah, yang menghargai nikmat Allah, macam kita masuk ke masjid ataupun kita pakai pakaian, ni semua nikmat Allah, ataupun kita makan, maka kita gunakan ataupun mulakan dengan anggota kanan kita dulu. Tetapi dalam perkara-perkara yang berlawanan, maka kita mulakan ataupun kita gunakan bahagian kiri kita. Kalau kita pakai, mulakan dengan tangan kanan. Kalau kita buka, kita start buka dengan belah kiri dulu. Kalau kita pakai kasut dengan kaki kanan, kita buka kasut dengan kaki kiri. Tapi macam mana kes dengan orang kidal yang biasa digunakan tangan kanan? Okey, seboleh-bolehnya dalam perkara yang ada dalam hadis Nabi, dalam benda-benda yang baik ini kita cuba dengan kanan. Tapi dalam perkara yang biasa, mungkin kita nak menulis, pegang kamera, yang kita biasa dengan kiri, tak ada masalah kalau kita nak gunakan anggota kiri kita. Wallahu ta'ala a'lam. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا